Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan terangkan soalan nombor 3, kertas 2, soalan percubaan negeri 9 tahun 2021. Okey, untuk soalan ketiga ini, ianya adalah berkaitan dengan tajuk penyelesaian segitiga yang telah anda pelajari sewaktu tingkatan 4. Okey, dan pengetahuan sedia yang perlu ada untuk menjawab soalan ini adalah rumus jarak yang telah anda pelajari sewaktu tingkatan 2, tajuk koordinat. Kemudian pengetahuan tentang locus, dah belajar sewaktu tingkatan 3. Nampak kaitannya kan? Dan juga itu juga dengan pengetahuan tentang tangent dalam tajuk bulatan. Okey, jom kita lihat soalan ini. Titik R bergerak di sepanjang suatu lengkok bulatan yang berpusat Q32. Lengkok bulatan itu melalui S6 sifar dan TH4. Nampak tak? Maksudnya lengkok bulatan tu sekarang bukan sahaja ada R yang bergerak yang kita tidak tahu koordinatnya, tapi ada juga S yang dah tahu koordinatnya 6 sifar dan juga T, koordinatnya tak lengkap iaitu H dan juga 4. Okey, yang pertama dia minta kita cari persamaan lokus bagi titik R. Okey, untuk persamaan lokus ini kita mesti tahu kalau titik R ni maksudnya bulatan kan. Jadi kita perlu tahu jarak ataupun jejari bulatan tersebut lah. Okey, jarak antara Q dan juga lilitan tempat R bergerak tu. Okey, jadi yang pertama ini, cikgu akan gunakan salah satu koordinat yang ada dekat lilitan yang lengkap. Iaitu S6 sifar dan juga pusatnya lah iaitu Q32. Tujuannya cikgu nak cari jarak tersebut ataupun jejari bulatan tersebut. Okey, jadi cikgu akan gunakan rumus jarak. Okey, kalau ingat ini X1, Y1, X2, Y2 kan. Okey, kalau dululah ataupun kalau dalam lokus ni kita akan guna X tolak X1, tak kisahlah, bendanya sama. Jadi kalau jarak kita akan tolak X dengan X kan. Okey, jadi sekarang 6, cikgu tolak 3, cikgu kuasa 2 kan. Dan cikgu tambahkan dengan yang Y, sifar tolak 2 dan kuasa 2 kan. Dan rumus jarak ni jangan lupa dia ada punca kuasa 2. Okey, jadi kita dapat apa tu? 6 tolak 3 adalah 3. Jadi kita ganda 2 kan, kuasa 2, 3 adalah 9. Ni jangan silap. Masih ada lagi murid tingkatan 5 yang 3 kuasa 2 dia dapat 6. Tak boleh ya. Okey, kemudian sifar tolak 2, negatif 2. Negatif 2 bila kita ganda 2 kan, dia jadi 4. Jadi 9 tambah 4. Punca kuasa. Alah, tak cantik punca kuasa cikgu. Okey, sekali lagi. Punca kuasa. Dan 9 tambah 4 adalah punca 13. Okey. Ini baru dapat jaraknya tau. Ataupun jejarinya. Sekejaplah cikgu lakar sikit. Ini bukan nak selesaikan ya. Cuma nak tunjuk kat mana kedudukannya lebih kurang supaya kamu lebih faham. Kalau Q tadi di tengah, pusat. S tu mungkin di sini. Sekarang kita nak cari jarak ni. Kita nak cari jejari ni. So, ini adalah punca 13. Okey. T kemungkinan di sini. R tak tahulah. Sepanjang merah tu kita tak tahu di kat mana. Okey. Seterusnya. Okey. Itu tadi belum menjawab soalan tau. Okey. Sekarang kita perlu guna koordinat R yang kita tak tahu itu. Iaitu XY. Dan juga pusatnya tadi Q32. Untuk buat persamaan lokus lah. Sebab sekarang kita dah tahu jaraknya adalah punca 13. Okey, jadi yang tak tahu cikgu letak depan. X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 dan cikgu punca kuasa 2 kan. Dan cikgu samakan dengan punca 13. Okey, sekarang kiri kanan ada punca kuasa 2. Jadi cikgu hapuskan, selesai ya sebab di kiri kanan ada. Okey, kita perlu kembangkan yang ada dalam ni lah ya. Ni X tolak 3 kuasa 2 dan juga Y tolak 2 kuasa 2. Okey, jom kita buat kembangannya. X kuasa 2. Okey, yang di tengah adalah 2 darab X. 2X darab negatif 3, negatif 6X. Negatif 3 kuasa 2 tambah 9. Sama juga di sini, Y kuasa 2. 2 darab Y, 2Y darab negatif 2, negatif 4Y, negatif 2 ganda 2 dapat tambah 4. Sama dengan 13. Okey, sekarang kita kumpulkan. Okey, X kuasa 2 di depan, tambah Y kuasa 2, tolak
6x tolak 4y. Okey, dekat sini kita ada nombor ataupun sebutan serupa kan untuk 9 dan juga 4. Okey, 9 dan 4 bila kita tambah dapat 13. Jadi sekarang kiri dan kanan ada 13. Jadi bila kiri dan kanan ada 13, kita tak perlu tulis lagi pun tak apalah. Dia akan terus menjadi sama dengan sifar. Okey, siap untuk yang pertama. Okey, jawapan yang pertama siap. Baru yang pertama. Okey, sekarang kita jawab yang kedua. Ini yang pertama tadi, cuba lupa label. Ini yang kedua. Okey, kedua dia nak nilai H. Okey, H ini terletak pada TH4. T itu ada H dan juga 4 koordinatnya. Jadi cikgu akan bandingkan T H4 juga dengan pusatnya 32. Di mana jaraknya juga kita tahu sama dengan punca 13. Okey, jadi buat step yang sama. Guna rumus yang sama. Okey, jadi H tolak 3 kuasa 2 tambah 4 tolak 2 kuasa 2 sama dengan punca 13. Kat sini pun ada puncanya. Bila kiri kanan ada punca, dia habis. Jadi kita kembangkan sahaja ini. H kuasa 2 tolak 6H tambah 9 tambah 4 tolak 2 itu 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Okey, sama dengan 13. 9 tambah 4, 13 sama dengan atas tu tadi. Jadi bila cikgu kata kiri kanan ada nombor yang sama, dia habiskan. Jadi yang tinggal cuma H kuasa 2 tolak 6H sama dengan sifar. Dan H ini kita faktorkan. Okey, ini semua kena cekap. Okey, jadi H kita dapat sifar dan juga H kita 6. Okey, siap. Baru dapat 5 markah. 5 baru. Okey, kita nak lagi 3. Okey, kita tengok B sekarang. B-nya adalah tangen kepada bulatan itu di titik S bersilang dengan paksi Y di titik N. Cari luas segitiga OSN. Dengan O ialah titik asalan. Dia nak OSN. Yang kita ada. Okey, sekejap cikgu tulis O. Okey, O dia kata asalan. Jadi titik O adalah sifar. S memang kita tahu 6 sifar, betul kan? Tapi N kita tak tahu. Walaupun kita tak tahu, dia ada bagi clue dekat situ. Apa dia bagi cikgu highlightkan. Dia kata bersilang dengan paksi Y. Okey, jadi kalau bersilang dengan paksi Y, maksudnya ini adalah pintasan Y. Jadi bila pintasan Y, nilai X adalah sifar. Yang perlu kita cari adalah Y. Okey, kedudukan tangen ni kan. Okey, macam ni tengok gambar yang cikgu lukis di sini QS dia jari. Okey, tangen itu dia akan berada di sini. Kejap cikgu gerakkan. Situ. Dia 90 darjah. Awak dah belajar sewaktu dalam tajuk bulatan lah. Okey, menengah rendah. Dia 90 darjah sekarang. Kaitan kecerunannya kita dah belajar dalam geometri koordinat. Kita ulang lagi dekat sini. Okey, banyak kali kita ulang jugalah ya. Bila M1 kita darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Yang ini. Jadi kalau yang ini QS kita boleh cari kecurunan. Okey, kita cari kecurunan QS dulu. So Q tadi apa? 32 dan S cikgu tulis dululah. Q 32 dan S tadi 6 sifar. Betul kan? Okey, jadi cikgu cari kecurunan menggunakan dua titik ini sebab titik ini lengkap. Jadi sekarang Y tolak Y, sifar tolak 2 di atas bahagi dengan X di bawah 6 tolak 3. Okey, jadi kat sini kita akan dapat negatif 2/3. Itu kecerunan QS. Yang jejari ini. Jejari ini Ini kecerunan dia negatif 2/3. Jadi kalau dia 2/3, yang tangen itu tadi, awak boleh guna ini. Kalau belum cekap, boleh guna ini. Tak ada masalah. Masukkan sahaja satu-satu. Atau kita terbalikkan sahaja. Okey, M untuk
Sn. Sn lah ya, sebab kita nak cari n sekarang. Kita nak cari nilai koordinat n tu sekarang. Jadi kalau cikgu terbalikkan, okey, kalau kecurunan yang pertama ini negatif, kecurunan kedua positif. Jadi tak perlu tulislah. Okey, kemudian kita terbalikkan saja. 3 naik atas, 2 turun bawah. Siap. Okey, kemudian kita ambil tadi titik S. Titik S kita 6 sifar dan n kita sifar Y. Kita cari kecurunan dia dan kita samakan dengan 3/2 ni. Sebab kita nak cari Y kan. Okey, jadi Y tolak sifar per sifar tolak 6 sama dengan 3/2. Jadi Y per negatif 6 sama dengan 3/2. Jadi Y kita kat sini sama dengan negatif 9. Barulah dapat n kita ni tadi. Ini adalah sifar negatif 9. Sekarang nak cari luas. Belum selesai lagi. Jom kita cari luas pula. Okey, untuk cari luas, dia nak luas segitiga OSN ya. Okey, luas segitiga OSN. Jadi koordinat O, sekali lagi cikgu tulis sifar. S 6 sifar, N adalah sifar negatif 9. Okey, kemudian kita susunlah dalam rumus. Okey, macam biasa cikgu kata, ujung ni tak muat pula. Okey Macam biasa cikgu kata, untuk rumus segitiga ni, okey, koordinat pertama kita pilih mestilah koordinat paling simple, paling mudah. Okey, sebab koordinat pertama ni kita akan ulang di ujung sekali. Jadi cikgu pilih sifar-sifar lah di depan Kemudian 6 sifar negatif 9. Ujung tu kita ulang balik sifar-sifar. Okey, jadi setengah ada modulus. Buka kurungan yang pertama. Jadi dekat sini, sifar darab sifar. 6 dan negatif 9. Macam tu sifar darab sifar. Sifar tambah negatif 54 dan tambah sifar. Okey, dalam kurungan tambah. Luar kurungan kita akan tolak. Okey, bila kita tolak, kita tengok sekarang kat sini. Sifar darab 6 sifar darab sifar, negatif 9 darab sifar pun sifar. Jadi cikgu letak sifar je lah ya. Okey. Jadi sekarang jawapannya sini 1/2. Di dalam cuma ada negatif 54. Okey, itu pentingnya modulus ni. Bila dah tak ada modulus, dia akan automatik menjadi positif. Sebab luas segitiga ataupun luas poligon, luas apa-apalah, luasnya dia semuanya positif dia tak ada negatif. Jadi jawapan kita 27 unit persegi. Okey. Barulah selesai soalan nombor 3 kertas 2. Okey, sekiranya video cikgu ini memberi manfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan supaya lebih ramai mendapat manfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe. Tekan butang loceng untuk menerima notifikasi seterusnya. Sekian, terima kasih.